dia akan jadi page yang kedua lah. Okay. So kita ada blank page. So kita klik dalam blank page kita ni. Klik klik macam tu. Kita nak buat table of content. Jadi kita pergi kepada ribbon references. References. Okay, dalam ribbon references ni, kita nak semua pergi kepada grup yang pertama. Grup table of contents. Table of contents. Amin boleh nampak? Boleh. Okey. Cikgu boleh? Boleh. Okey. So dalam table of contents group ni, ada satu butang nama dia table of content dan kita klik. Okay. So bila kita klik, nanti dia akan keluarkan satu menu. Dia suruh kita pilih. Dia ada built-in format, kita boleh pilih lah. Okay. Contoh, saya nak ambil yang pertama lah, paling mudah ni. Automatic table number 1 tu. Saya klik saja. Bila saya klik, maka dia akan hasilkan table of content. Dia akan senaraikan tajuk-tajuk cerita, dia akan letakkan nombor muka surat, nombor berapa. Macam mana boleh tahu? Sebab kita dah letakkan style ke dalam setiap tajuk tadi tu. Itu sebab dia boleh detect di manakah letaknya perkataan-perkataan itu. Nampak? Boleh tak? Boleh ya? Kalau kita ada sub tajuk tu nanti dia akan follow lah ya? Dia akan ikut lah. Tapi contohnya, katalah cikgu dah ada a friend in need is a friend indeed sebagai heading 1. Di bawah tu ada tajuk kecil-kecil kan cikgu? Cikgu pilih heading number 2. Heading number 2, number 3, kan boleh banyak heading kan? So dia akan nak wujudkan hierarchy lah. Heading 1 cikgu pilih untuk tajuk besar. Contoh nanti cikgu nak buat laporan tahunan PIBG contohnya kan. Tajuk untuk contohnya kata-kata aluan kan. Itu tajuk besar lah tu. Kan agenda, mana agenda tu, mana main title, cikgu pilih heading 1. Kemudian contohnya bacaan doa oleh ustaz apa kan. Itu mungkin tajuk kedua. So pilihlah heading number 2. Dan cikgu boleh buat banyak. Heading 2, heading 3, heading 4 banyak. Saya boleh buat macam-macam. Macam saya tulis buku saya guna cara ni paling senang. Ya? Sebab bila kita dah buat begitu, heading 1 and 2 dan seterusnya, kita boleh nampak dekat senarai table of content. Dia akan beritahu lah heading number 1, tajuk utama dia apa, muka surat berapa. Tajuk kecil dia, subtopik dia, muka surat berapa. Dia akan beritahu semua sekali. Dan bagusnya bila dah ada table of content ni, kita boleh maneuver dengan mudah. Okay, contohnya, sekarang ni kita tahu bahawa cerita yang bertajuk A Donkey Who Would Sing tu berada pada muka surat 8 kan? Katakanlah saya nak pergi ke muka surat 8 tu. Kalau saya nak pergi muka surat 8, mana saya kena scroll, betul? Saya kena scroll ke bawah lah. Nak cari mana muka surat 8 kan? Yang bagusnya bila kita dah ada table of content ni, dia bersifat interaktif tu. Dia ada hyperlink. Dia ada hyperlink. Contohnya, saya letak cursor saya pada tajuk A Donkey Who Would Sing tu, nanti dia akan keluar satu tooltip. Dia kata apa tau? Klik control and click to follow link. Bermaksud kalau saya letak cursor saya pada tajuk tu dan saya tekan butang control, nanti kita tengok cursor kita akan berubah jadi bentuk tangan, nampak? Dia akan ubah jadi bentuk tangan. Jadi kalau saya tekan butang control dan saya klik pada tajuk The Donkey Who Would Sing tu, secara automatik dia akan bawa saya pada muka surat berkenaan. Okey, nampak Dia tu pergi situ. Tak perlu nak scroll lagi dah. Nak kembali ke asal, ke page yang pertama tadi tu, kita tekan butang control dan butang home. Butang home ni pun kita jarang-jarang guna. Okay, home tu berada di sebelah kanan kita. Cuba tengok ada tak? Kalau tekan butang control home, sebab dia akan pergi pada yang asal. Okay, boleh ya? So itu cara untuk kita buat kita panggil apa? Table of content Dan table of content tajuk ni pun kita boleh ubah sebenarnya. Okay. So tuan, kalau macam kita buat editing nak balik di bawah tu nanti, so dia akan ikut lah ya? Dia akan auto lah update page tu. Okay, dia macam ni. Okay, bagus soalan ni. Contohnya, okay, mari kita buat sama-sama ya. Saya bagi situasi lah. Katakanlah The Donkey Who Would Sing tu sekarang ni muka surat 8 kan? Tiba-tiba kita pergi ubah dia.
kita pergi ubah dia ataupun kita ubah konten dalam cerita lain menyebabkan dia tolak teks yang di bawah tu ke muka surat yang berikutnya. Jadi apa berlaku pada nombor page dalam table of content kita ni? Adakah dia akan update automatik ataupun tidak? Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, sekarang ni saya nak semua pergi ke page The Donkey Who Would Sing. Pergi tekan control lah. Control, klik. Boleh? Okay, so sekarang ni kita berada pada muka surat 8 Katakanlah berlaku perubahan. Kita pergi tolak ni, The Donkey Who Would Sing ni ke muka surat berikutnya. Jadi saya tekan butang Control Enter. Bila saya tekan butang Control Enter, sekarang ni kalau kita tengok tajuk The Donkey Who Would Sing ni berada pada muka surat yang ke-9. Ke-9. Page yang ke-8 kosong, nampak blank, tak ada apa. Sebab kita dah ubah dah. Cuba kita pergi ke page yang pertama tadi tu. Page table of content kita tengok. Okey. Dia tulis tu apa tu? The Donkey Who Would Sing muka surat berapa? 8 lagi. Muka surat 8. Dia tak akan update secara automatik. Dia tidak akan update secara automatik. Dia masih bagi tahu kata tajuk tu berada pada muka surat 8. Jadi bagaimana kita nak ubah? Pada bahagian atas table of content tu nampak tak ada tulis update table. Tekan butang update table ni tadi, nanti dia akan keluar satu dialog box, dia akan bagi tahu, dia kata Word is updating the table of contents. Select one of the following option. So kita pilih apa yang nak kita ubah atau apa yang nak kita update. Pertama, update page numbers only. Yang kedua, update entire table. So kalau kata kita setakat nak tukar nombor muka surat saja, tekan yang pertama lah, pilih yang pertama lah. Tapi kalau kata kita ada buat macam-macam perubahan, elok kita pilih nombor 2. Pada saya selalu pilih nombor 2 tu. Sebab kita tak pasti apa yang kita dah buat selama ni kan. So kita pilih saja update entire table. Klik. Tekan OK. Nampak dia tulis apa tu? The Donkey Who Would Sing muka surat 9. Dah update lah. Okay, boleh? Okay, good. Now, sekarang ni kita nak buat apa pula tau? Kita nak buat page numbering. Nak buat page numbering pula. Okay, ini pun selalu orang keliru juga page numbering ni. Okay, buat masa ni kalau kita tengok page kita ni tidak ada numbering lagi. Tapi macam mana dia boleh tahu oh ni muka surat berapa, yang ni muka surat berapa sebab dia adalah cara untuk dia mengesan kedudukan page-page berkenaan Okay. Untuk kita memasukkan page numbering, kita buat macam ni Pertama, pergi kepada ribbon insert. Insert.